tok bomo lain dia kata. Dia tak boleh tok bomo kampung. Ada satu tok bomo tu. Dia kat kampung dia. Jiran dia tak tahu dia tok bomo. Maksud tok bomo ni bukan tok bomo yang khurafat tu. Maksudnya tok bomo patah ke, perobat tradisionalnya tu lah. Buat kali dia panggil tok bomo kan. Jiran dia tak tahu dia tok bomo. Orang tu Perlis mari, Johor mari. Sebab apa? Tok bomo luar. Tok bomo luar daripada tempat. Kampung tu tak peduli pun kat dia. Dia panggil mastur yang tersembunyi. Sama juga. Ustaz-ustaz mengajar sama je. Katok lah sikit-sikit. Kali-kala. Pakat katok sini. Janji boleh katok, kita katok lah. Mana boleh capai, kita capai. Sambil-sambil sakit. Kalau yang luar tu, entah mana luar. Yang tengok dalam TV, tengok apa tu. Oh, lain macam. Tapi yang mastur, yang duduk kat situ, tak boleh pun. Tengok hari-hari, makan roti canai hari-hari. Telur 2 biji. Roti canai roti jantan. Duk tengok hari-hari. Tak peduli sangat. Tapi yang luar mari tu dia lambung. Ya Allah. Dia lambung. Lambung tu maksud. Padahal tu datang. Setahun sekali belum tentu datang. 10 tahun sekali datang. Dah tu bayar mahal pula tu. Dah datang sekali-sekali. Yang duk ajar basuh berak ni lah. Yang duk ajar wuduk. Duk ajar alik bata. Kita ambil legenda. Duk ajar ni. Sebab apa? Tok bomo kampung biasa dia gitu. Tapi orang luar panggil. Orang luar panggil. Siap hantar kereta lagi naik panggil. Orang luar. Tapi kampung biasa. Dia panggil mastur. Memang tersembunyi. Dia ada wali mastur dia panggil. Wali tersembunyi. Itu biasa. Itu standard. Kalau luar. 2 ekor lembu tumbang. Mana tak ramai. Sebab yang masuk TV tak datang. 2 ekor lembu tumbang. Tapi yang duk hari-hari duk ajar seberak ni, duk ajar akidah Tuhan ni, ajar tentang istighna iftiqar ni, makan pun tak ada. Katalah sikit-sikit sekali. Sedap sangat. Sedap sangat nampak tu, sedap sangat. Gitulah hai. Macam itulah kalau sakit apa kan. Kalau kita dukung tok bomo patah yang jauh-jauh lagi untuk ubat. Jiran dia, anak dia patah tangan, pergi hospital, tak hantar. Dia begitu. Bila jauh, dia hargai. Yang dekat, dia tak peduli. Dia memang gitu. Ada setengah-setengah tok guru yang dia marah. Dia marah. Mana ustaz yang di sini ni? Mana dia? Datang ni. Kenapa dia suruh dia duduk di sana? Kenapa tak suruh dia duduk sini? Dia yang sebenarnya. Dia yang ajar alik bata. Dia yang ajar. Kalau mati, dia yang pergi sibuk dah baca Yasin, dah apa. Kalau duk urus-uruskan. Dia. Bukan saya. Dia kata, kalau dia tu yang faham lah. Saya datang sekali-sekala. Ataupun sekali ni aja. Tapi kalau jadi apa-apa, kalau kena jadi isteri, panggil siapa? Yang tu lah panggil. Tiba-tiba yang luar datang macam seolah dilupakan. Seolah-olah gitu lah. Kenapa jadi macam pula? Ni cerita lain ni. Ini cerita lain ni. Apa hal apa ni? Ni apa cerita ni? Dia panggil menyambil-nyambil. Sambil menyelam, minum air. Rugi tak minum air. Ada nampak paku tu keluar. Masa tu lah katak sikit bagi rapat. Okey. Aduh ya Allah. Jadi dan di niat mandi itu waktu jiru kat badan. Kat mana-mana lah, kat atas ke, kat kaki ke, kat mana-mana dulu. Tak kisah. Boleh niat. Saya cerita Tok Guru ya. Cerita tadi sambung cerita. Tok Guru tu dia ceritalah bila last kali bila Tok Guru tu tengok anak murid dia niat boleh ganti dia lah macam tu kan. Tak nak lepas, ambil buat menantu. Nak cerita pasal mandi titik atas hidung ni. Jangan lari fokus. Dah pergi patah balik U-turn. Jangan terus pergi tak tahu. Ini cerita apa lah? Tak ada. Cerita apa tadi? Cerita tentang mandi wajib, air setitik letak kat hidung. Saya kata melampau lah tu kan. Maksud air tak sebahagian, kemudian buat benda lain, makan apa semua, tidur apa semua, kemudian sambung. Tu yang cerita ni. Dia. Kemudian dia ambil sebagai budak tu sebagai anak murid dan sebagai menantu. Sebab nanti mungkin dia boleh ganti. Anak dia tak ada harapan. Macam tu lah. Biasanya gitu lah. Bila kahwin gitu je. Kan kahwin je. Kahwin yalah. Kahwin gitu. Lepas kahwin tak tahu lah. Lepas kahwin malam tu kena duduk rumah Tok Guru dah lah. Dah jadi menantu.
Bilik air dulu ada satu je, kan? Ada satu je bilik air dulu. Beratur lah. Dan dulu pakai macam air telaga ke air kolah, dia ada bunyi gedush. Orang lama tahu lah masih ada bunyi gitu. Mandi. Kalau lepas kahwin, takkan tengok saja. Kelip. Takkan tengok aja, mana boleh. Kahwin kan? Maka kalau berlakunya persetubuhan pada malam tu, esok nak mandi. Orang dulu kemaluannya amat besar. malu. Bunyi gitu malu. Bunyi gitu malu orang dulu. Nak tak ni? Ada orang minamu ni. Nak tak? Terima tak? Tak cakap, senyum. Lagi masuk, malu. Sekarang, Pak nak nikah ni. Pak sekarang siap dipilih sendiri. Dulu tak, malu sangat. Jadi kalau macam tu, kalau esok nak mandi, pakat-pakat dengar beratur ni, nak subuh esok, mestilah menantu akan jadi imam waktu tu. Wajib dah. Habis malu kan. Jadi macam mana nak buat? Tengok saja. Mana boleh. Bukan bukan kucing tengok bukan kucing tengok besi. Kucing tengok tikus. Macam mana? Akhir sekali, lepas dah berlaku persetubuhan apa semua malam tu, ada air minum macam ni lah, air atas botol, dia buat macam mana? Okay. Apa bukti dia tu mandi? Pada pagi. Buktinya rambut basah. Dulu mana ada hari raya. Jadi rambut akan basah bila mandi. Kalau dia mandi pelan-pelan, tak bunyi. Tapi rambut tetap basah. Jadi dah berlaku apa yang sepatutnya berlaku. Sebelum tidur, mandi wajib dulu. Mandi macam mana? Adalah dalam bilik tu air sebotol. Basuh kepala dulu. Dulu lantai berlubang kan. Lantai papan kan berlubang. Mandi je lah. Niat mandi wajib. Sampai lahir. Dah habis botol, letak, tidur. Esok basuh badan aja. Masa nak jadi imam, bapak betul tengok, rambut tak basuh. Tak malu lah. Esok buat gitu lagi. Nak masuk, bawa air. Minum air haus kot. Rambut kering lagi. Pak subuh esok. 3 hari, 4 hari. Lepas minggu, bawa mentua je pelik. Something wrong. Menantu aku ni. Tak boleh socu aku kalau gini. Bukan. Menantu belanja gaji bekah. Dia mandi, dia basuh siap-siap kepala. Nanti pagi, dia hanya basuh badan ke bawah. Boleh ke? Boleh. Sebab tak wajib. Mandi tu mesti sempurna semua. Dan tak ada tertib. Mandi separuh-separuh pun boleh. Tapi cuma bila dah basuh kepala niat mandi wajib, jangan junub pula. Betul je lah. Kalau junub pula kena basuh balik kepala. Macam tu je lah. Okey, mak tu. Fiqh. Fiqh dia. Jadi basuhlah mana-mana dulu. Tak ada masalah. Jadi kalau kena hidung dulu tadi, begitulah. Malah ulama kata yang terbaik adalah ketika istinja tu. Masa tu niat mandi wajib. Masa dah berjunub, nak mandi wajib, mesti nak kencing berak ke apa kan, nak kencing ke apa. Masa dah buang kecil, buang besar, kata lagi tu, masa basuh tu niat mandi wajib. Mandi siap-siap, niat mandi wajib siap-siap, sambil-sambil basuh najis. Lepas daripada tu ambil uduk. Ambil uduk dulu. Walaupun tak mandi wajib lagi, tapi sebenarnya dah mandi sebab niat tadi kira mandilah, cuma tak sempurna mandi. Lepas ambil uduk, baru mandi. Mandi tu tak payah celah-celah, tak payah dah. Sebab celah-celah dah basuh masa basuh najis tadi kan. Jadi tak peganglah tangan ni kepada kemaluan. Bila tapak tangan tak kena kemaluan, sahlah mandi wajib. Kalau tak niat ketika istinja tadi, masa buang kecil buang besar tadi, tak niat mandi wajib. Ketika air kena kepala, baru niat mandi wajib. Kalau ambil uduk dulu, katalah dia ambil uduk dulu. Lepas dia ambil uduk, baru sebab sunnah ambil uduk dulu. Walaupun tak mandi lagi. Ambil uduk dulu. Lepas ambil uduk, nak mandi wajib. Niat mandi wajib pada waktu itu. Masa celah-celah tu macam mana? Pakai tangan, kena tapak tangan, batal uduk. Mandi wajib tak batal, uduk batal. Jadi hilanglah sunnah kat situ, sunat kat situ. Terpaksa pakai sarung tangan. Gitu. Jadi macam mana nak dapat sunnah tu? Sebab Nabi akan ambil uduk. Sayyidatina Aisyah kata, Nabi akan ambil uduk dulu baru mandi. Kalau ambil uduk dulu, baru mandi wajib, nanti pegang tangan macam mana nak kau celah-celah tu? Kena kemaluan kan batal. Tangan, tapak tangan. Itu cara dia. Masa buang kecil buang besar tu, basuh siap-siap niat mandi wajib.
Lepas tu ambil uduk. Lepas tu mandi wajib. Tak payah dah lah celah-celah tu dah basuh. Cuma yang tak membatalkan je. Lepas tu, lepas mandi, sembahyang tak payah ambil uduk dah. Itu sunnah. Tapi kalau salah buat, dia baca hadis gitu. Dalam hadis, tak ada ketika istinja tu niat mandi wajib, tak ada. Dalam hadis sebut, Sayyidatina Aisyah mengatakan, Nabi, jika sebelum mandi wajib, dia ambil uduk dulu. Kita baca hadis. Ya, cantik, nak amal. Ambil uduk. Masa mandi wajib, pegang habis. Lepas tu semayang, tak ambil uduk. Tak sah semayang. Sebab tu fiqah lain. Hadis lain. Quran lain. Quran ni sumber. Tak boleh ambil hukum daripada Quran hadis. Tak boleh. Bukan sebab tak boleh. Sebab kita tak reti. Bukan sebab tak boleh. Kalau reti boleh. Reti ke? Reti. Ada 18 ilmu alat yang kena ada untuk ambil hukum daripada Quran hadis. 18 ilmu alat. Kurang-kurang dalam 300,000 lah apa hadis dalam kepala. Siap dengan mata-mata an tak habis-habis. Bukan an Abi Hurairah radhiyallahu qala Nabi. Itu satu tak. Perik sampai 230 an saja. Tak sampai lagi hadis doa an. An tu tahu tak? Daripada. Hafal semua dalam kepala dalam 300,000 lah minimum. Boleh? Tu baru satu. Ilmu alat, lughahnya, balaghahnya, ma'aninya, bayannya, semua macam-macam. Tak apa ilmu je. Macam-macam ada. Kita nahwu pun tak reti. Mutadak khabar pun mutadak khabar. Khabar tu surat khabar kot. Kita mutadak khabar pun tak tahu. Tiba-tiba baca hadis beramal. Mana boleh? Tak boleh ambil. Bukan sebab tak boleh ambil. Sebab kita yang salah. Bukan Quran tu yang salah. Kita menyebabkan salah faham. Jadi jiru kat mana-mana? Mana-mana suku badan. Suku tu mana-mana bahagian badan. Masa tu niat. Lepas dah niat, tak perlu dah lah. Bukan niat mesti berterusan. Tak. Bila dah niat kena kepala. Kena tangan. Niat dah. Cukup lah. Betul lah. Tak payahlah niat yang lain dah. Sebab dah niat awal. Macam kita ambil wuduk juga. Masa basuh muka niat. Masa basuh tangan mana niat dah. Terus automatik basuh sapu kepala kan. Boleh? Okey. Baru sebut tadi mandi wajib tak ada tergetip. Oh baru apa? Rasa macam ada tadi. Baru je cakap tadi. Baru kahwin. Astagfirullah. Batuk pun baru kahwin. Kita maafkan dia baru kahwin. tak ada tertib, tak ada. Mandi wajib tak ada tertib. Saya cerita tadi daripada awal sampai akhir tentang mandi, nak cerita tak ada tertib. Oh. Orang cerita tak ada tertib lah. Basuh kaki dulu, ke tangan dulu, ke hidung dulu. Cerita hidung tu sampai kona-kona patah balik pergi sampai ke Kuantan, masuk Alu Akal, sampai ke Balok Pain pergi berserah. Nak cerita tentang tak ada tertib lah. Tiba-tiba dia tanya tertib ke tidak. Betul lah saya sebut tadi kan. Tak ada tertib. Tak sama macam wuduk saya kata. Wuduk ada tertib. Sebab tu masa niat mesti kat muka. Tak boleh kat tangan. Tapi mandi wajib tak ada tertib. Maka boleh basuh yang lain dulu. Saya pun bawa cerita yang lain. Saja je tu. Dia nak bergurau tu. Nak bergurau. Tahu. Dia memang gitu lah. Baru kahwin lah. Gitu. Okey. Jadi, Abin nak basuh mana dulu? Kalau kata boleh mana-mana, mana yang afdal lah, yang sunat lah, yang terbaik lah pula. Jadi bukan wajib, tak wajib lah, yang terbaik. Ada orang kata basuh kepala dulu. Mula kepala, ada kata kaki dulu. Kita biasa dengar kaki dulu kan? Kepala dulu. Oh, dengar kepala dulu. Ada orang dengar kaki dulu. Sebab dia kata kalau kepala dulu ada masalah. Ni cerita bukan wajib ni. Cerita sunat. Sunat kepala dulu. Kepala dulu. Kepala dulu. Ya. Yang itu betul. Yang itu tak tidur. Itu confirm. Yang itu confirm. Okey. Jadi aku satu betul satu salah. Okey lah Seri. Okey. Jadi sunat kepala dulu. Tapi yang kata kaki dulu, dia punya hujah dia, badan kita ada kepanasan, ada panas. Bila basuh kaki dulu,
Biasa bila basuh kaki dulu, panas yang ada tu dia akan naik. Panas ni dia ringan. Panas ni ringan, dia akan naik. Naik, dia akan keluar dekat lubang-lubang. Kan kita banyak lubang kan? Lubang-lubang, dia akan keluar kat lubang-lubang. Kepanasan tu. Jadi kepanasan tu tidak terperangkap dalam badan. Kalau basuh kepala dulu, panas tu akan turun. Kat bawah mana ada lubang lah. Sampai ke kaki. Menyebabkan ada penyakit-penyakit tertentu. Itu orang kata. Tapi syarak kata, sunat kepala juga. Orang kata petua tu cerita lain. Tapi ada orang memang mandi kepala dia pening. Mandi kepala dulu dia pening. Ada orang mandi kepala dulu dia sakit. Dia ada gout. Dia penyebab sakit gout dia bertambah. Ada orang tak ada apa-apa. Jadi yang sakit tu sakit lah. Cuma nak bagi tahu sunat kepala itu je. Kalau sakit janganlah buatlah kaki dulu. Bukan wajib kan. Betul lah. Ada kitab Hidayatus Salikin. Imam Ghazali yang kata sunat mula kepala dulu. Tapi orang yang kata kaki dulu. Habis yang nak kena berhenti ke? Kedua. Yang kedua berhenti Ya betul. Kalau mandi sambung lagi lah. Sebab tak masuk lagi mengata air kat badan. Cepat sangat. Tadi lambat berdoa lalu. Orang dah sampai dia baru nak start. Yang ni tak masuk nak meratakan air ke sekalian badan baru nak baca. Tengah fikir nak sambung ke tidak. Tak boleh sambung lah ni kot. Dah 8.22 dah. Dah kena berhenti dah. Itu akan datang. Ya, akan datang. Kalau saya tak datang kan boleh ganti. Akan datang. Yang kedua, meratakan sekalian badan dengan air serta mengalir. Yang badan kanan dulu ke kiri dulu ke apa nanti akan datang. Meratakan sekalian badan dengan air. Nombor 2. Kedua, meratakan sekalian badan dengan air serta mengalir. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Selain tasbih kafarah dan surat subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.